Dan adakah juga cadangan kita untuk memasukkan aspek periklanan dalam meminda Akta Perlindungan Pengguna ini, kerana menyedari bahawa begitu rendahnya kos yang digunakan atau terpakai untuk tujuan mewawarkan suatu produk atau memberi maklumat yang secukupnya kepada pengguna kita di dalam negara kita pada setakat ini. Dan saya juga berminat untuk mendapat penerangan daripada pihak menteri. Adakah juga perkara ini menyentuh tentang masalah tradisi yang selama ini melihat pengguna selalu menjadi mangsa? Kita lihat aspek pengetahuan ataupun maklumat tentang satu produk di Malaysia atau keluaran-keluaran yang kita sediakan kepada pengguna di Malaysia agak rendah kesedaran atau kefahaman kepada satu produk itu, baik dari segi originnya, dari segi kepenggunaannya, dan juga dari segi utility-nya atau dari segi kepenggunaan keseluruhannya. Sebagai contoh, suatu unit komputer ataupun computerable, kita diberitahu bahawa kepenggunaan di Malaysia hanya mengetahui tentang kurang daripada 10% keupayaan computerable ataupun komputer itu untuk menjalankan fungsi keseluruhannya. Bermakna 90% daripada kegunaan atau keupayaan untuk berhikmat kepada kita itu tidak kita ketahui. Ini merujuk kepada rendahnya pendedahan ataupun kefahaman ataupun keupayaan kita untuk mengetahui fungsi sesuatu barangan atau produk atau perkhidmatan yang kita nikmati dan kita bayar kos untuk mendapatkan produk tersebut. Dan perkara ini menjadi lebih kritikal lagi apabila kita melihat isu berkenaan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan atau dinikmati oleh para pengguna di dalam negara kita. Kita membayar kos kepada perkhidmatan yang kita terima, sedangkan perkhidmatan yang ditawarkan atau dinikmati pada kita itu dari segi peratusannya amat rendah. Kita harus mengetahui dan berhak untuk sekurang-kurangnya mempergunakan atau mengeksploitasi sekurang-kurangnya 60% daripada fungsi sebenar perkhidmatan yang kita terima. Rakyat kita membayar pada keadaan tertentu membayar 300% kos sebenar ataupun harga sebenar yang diterima digunakan disebabkan oleh wujudnya elemen pengenaan kadar bunga ataupun kadar interest yang dipaksa untuk diterima oleh para pengguna oleh institusi-institusi kewangan yang dikatakan berlesen dan diadakan secara legal. Sebab itu ramai ataupun banyak juga kes rakyat negara kita memilih untuk beralih atau berpaling arah kepada institusi-institusi kewangan yang memberi pinjaman secara tidak legal atau tidak sah kerana tidak dilesenkan, tetapi perkhidmatannya agak reliable pada masa itu. Apabila pengguna memerlukan bantuan kewangan segera, mereka tidak punya pilihan dan alternatif yang tersedia hanya satu, iaitu kepada pihak-pihak yang dikatakan tidak mempunyai lesen atau kewangan yang sah. Dalam masa yang sama, kita melihat institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan ini melihat pengguna di Malaysia ini sebagai potensi untuk meraih keuntungan besar, kerana pengguna di Malaysia tidak mempunyai pilihan. Mereka hanya disediakan ruang untuk pergi kepada institusi ini dan mereka terpaksa menanggung kos perkhidmatan ataupun kadar bunga, kadar interest yang mereka tidak punya pilihan untuk menentukan. Sebab itu aspek perjanjian ataupun persetujuan
dalam perjanjian ataupun terma jual beli ini memang tidak memperlihatkan langsung pengguna mempunyai kuasa untuk baik menentukan ataupun memilih, membuat pilihan sama ada mereka ada sedikit kuasa ataupun ruang supaya mereka ni tidaklah dilihat sebagai golongan yang memberi potensi keuntungan terlalu besar kepada pihak satu lagi, iaitu yang menyediakan perkhidmatan. Kita dapat lihat seperti yang disebut oleh rakan terdahulu, memang ada aspek yang selama ini tidak diambil berat dalam isu pemberi dan penerima langganan atau perkhidmatan ini dalam perkhidmatan telefon, talian internet dan sebagainya. Memang kalau nak didetailkan beratus-ratus kes boleh disebut di sini, tapi saya percaya antara motif yang nak dibawa oleh Kementerian Pengguna adalah untuk membawa aspek keadilan kepada pengguna secara keseluruhan, dan memang kita amatlah mengalu-alukan langkah ini supaya aspek menimbulkan isu keadilan dan memberi adil kepada pengguna ni, saya rasa telah agak begitu lama. Dan kalau sekali lagi akta ini yang guna pakai semenjak tahun 1999, kita bercadang untuk pindah dan masukkan elemen-elemen keadilan ini. Saya rasa kalau boleh hari ini kita ataupun lepas ni kita terus setujulah supaya terus kita dapat gazetkan dengan segera. Tapi saya berharap inilah antara premis yang baru untuk kita tawarkan kepada rakyat Malaysia, mengatakan inilah masanya, atau merasakan ada satu harapan baru. Selama ni tidak ada pilihan langsung dalam aspek perjanjian sewa beli ataupun apa saja, pengguna dipaksa untuk menyetujui ataupun menerima apa saja keputusan, kerana consumer is always right dengan izin tidak diguna pakai di Malaysia, walaupun sebutan itu menjadi biasa, sebenarnya tidak berlaku. Dan malah kita dapat menerima secara konsensus, bukan konsensus bebas, kita dapat terima secara konsensus bahawa producers are king di Malaysia, kerana mereka boleh menentukan kos mereka sendiri, mereka boleh menentukan expenses atau perbelanjaan kos mereka sendiri, purchases mereka sendiri, sales mereka sendiri, dan akhirnya mereka boleh menentukan margin untung mereka sendiri. Dan saya fikir ada juga adil kalau saya sebut kepada menteri yang bertanggungjawab bahawa menteri sendiri mempunyai kesedaran yang tinggi bahawa aspek pengambilan untung di kalangan peniaga-peniaga Malaysia ada setengahnya melangkaui level yang boleh diterima atau boleh dianggap adil atau menesabah. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang boleh mencapai margin untung melebihi 100 ataupun 200%, terutama di atas perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan atau yang dinikmati oleh rakyat kita, kerana kita tidak punya kuasa ataupun tidak punya pilihan, hanya menerima ataupun bersetuju saja, dan kita tidak punya tribunal yang efektif untuk membela ataupun menawarkan satu harapan kepada rakyat kita, melihat apabila berlaku kezaliman atau ditindas dalam urusan jual beli ataupun transaksi, kita dapat pembelaan yang sesuai. Sebab selama ini agak tidak keterlaluan, saya katakan pengguna selalu menjadi mangsa ditindas dan tidak punya pembelaan yang menesabah untuk mereka mendapatkan kata pembelaan. Dan berkenaan dengan insentif yang saya sebutkan tadi, Tan Sri Yang Di-Pertua, kita lihat kerajaan juga memberi iktiraf beberapa fungsi pihak ketiga, seperti dalam belanjawan lalu kita mengiktiraf kedudukan SPV ataupun Special Purpose Vehicle
dengan terang kita mengiktiraf kedudukan SPV ini di dalam transaksi ataupun dalam peranan-peranan yang dimainkan untuk mempermudahkan sebarang transaksi, sama ada pembelian atau jualan ataupun pemberian dan penerimaan perkhidmatan di dalam negara kita. Aspek penerimaan atau mengiktiraf fungsi SPV ini juga adalah dilihat sebagai salah satu daripada fungsi untuk memperiklankan, memberitahu atau mewawarkan sesuatu produk atau perkhidmatan. Dan kita kena terima juga hakikat sebagai satu contoh yang paling popular sehingga hari ini, syarikat Accor Worldwide yang kita lantik itu juga sebenarnya satu syarikat yang membawa mesej bahawa mereka menjalankan aktiviti-aktiviti periklanan.